Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anda dengan saya dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Adakah anda telah bersiap sedia untuk pembelajaran yang seterusnya akan saya bawa kepada anda? Sekiranya anda telah bersedia, jom kita tengok slide yang disediakan. Okey, murid-murid. Objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu standard kandungan 1.1 iaitu mendengar dan memberi respon. Yang kedua, dan manakala standard pembelajaran ialah 1.1.1 iaitu mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat. Yang pertama, frasa. Kedua, ayat tunggal. Ketiga, ayat majmuk. Manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyebut frasa dan ayat. Ayat di sini iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk yang didengar dengan betul dan tepat. Okey, adakah anda sudah sedia? Jom. Okey, cuba anda hayati dan fahami apa maksud yang ada dalam pantun ini. Apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasar? Apa guna memandang cantik kalau tidak berbudi bahasa? Okey, murid-murid, cuba anda fikir apa kaitan pantun ini dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, murid-murid, ada kaitan di antara pantun ini dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid, boleh buka buku teks pada halaman 75, unit 12, amalan baik, tajuk berbudi bahasa budaya kita. Dalam bab ini, dia bercerita tentang nilai baik yang perlu ada pada setiap insan. Apa itu nilai murni? Nilai baik. Contoh nilai baik yang ada seperti beradab dan berakhlak mulia. Dengan adanya nilai baik ini akan mewujudkan suasana yang aman, harmoni, seterusnya menzahirkan semangat kerjasama yang akan melahirkan kasih sayang dan kesejahteraan negara. Kita patut bersyukur sebab kita berada di negara Malaysia yang aman damai. Tidak ada peperangan dan sebagainya. Jadi, zahirkan kesyukuran anda itu kerana dilahirkan di bumi ini. Okey, murid-murid, jom kita sama-sama membaca dan menghayati apa yang cuba disampaikan, apa nilai murni yang cuba disampaikan dalam petikan ini. Tajuknya, berbudi bahasa budaya kita. Berbudi bahasa ialah nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Amalan berbudi bahasa ini budaya masyarakat Malaysia. Okey. Budi bahasa yang pertama, kita hendaklah memberikan ucapan selamat apabila bertemu dengan seseorang. Contohnya, perbualan di antara Yahya dan gurunya. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, Yahya. Nampak Yahya memberikan ucapan selamat apabila bertemu dengan gurunya. Yang kedua, kita mestilah bertanya tentang khabar dan keadaan seseorang. Kita tengok perbualan antara Some dan Hana. Apa khabar, Some?
Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Khabar baik, Hana. Saya harap kamu juga sihat dan sejahtera. Kamu hendak ke mana? Saya hendak ke perpustakaan. Itu ialah perbualan tentang bertanya khabar dan keadaan seseorang. Inilah berbudi bahasa yang baik. Dan seterusnya ialah kita sepatut membantu orang tua atau orang yang kurang upaya. Contohnya, perbualan di antara Pravin ini. Pravin, marilah kita bantu pakcik ini. Terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Sama-sama pakcik. Bermakna terdapat 3 nilai baik yang ada di dalam petikan ini. Okey murid-murid. Dalam petikan ini terdapat 3 perkara yang kita ingin tengok, iaitu frasa. Yang kedua, ayat. Ayat terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey murid-murid. Jom kita tengok di mana frasa. Frasa, seperti yang anda sedia maklum, ialah mempunyai 2 atau lebih perkataan. Sebagai contoh, frasa yang ada di sini ialah berbudi bahasa. Cuba anda tengok lagi, apa frasa yang ada dalam petikan ini? Ya, murid-murid, seperti sentuh seterusnya, masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia itu juga frasa. Cuba anda cari lagi dan fikir-fikirkan. Okey, murid-murid, kita tengok yang seterusnya, ayat tunggal. Ayat tunggal? Apa tu? Cuba ingat balik apa yang telah saya ajarkan kepada anda. Ayat tunggal ataupun ayat dasar. Ayat keterangan yang biasa. Okey, kita cari di sini ayat tunggal. Ayat tunggal yang ada di sini, sebagai contoh, saya hendak ke perpustakaan. Nampak di sini? Ayat tunggal yang ada di sini, saya hendak ke perpustakaan, di mana ayat tunggal mempunyai, setiap ayat mesti mempunyai, setiap ayat yang terbentuk mesti mempunyai subjek dan predikat. Ini subjek. Ini predikat. Bermakna sudah lengkaplah ayat ini ada subjek dan ada predikat. Manakala yang seterusnya ayat majmuk. Ayat majmuk, ya, ayat majmuk ialah gabungan 2 atau 3 ayat tunggal. Daripada ayat tunggal yang banyak, kita akan jadikan dianya ayat majmuk. Bagaimana? Ayat majmuk akan terhasil apabila ayat tunggal itu digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Sebagai contoh, kata hubung yang ada ialah dan, atau, sambil, lalu. Itu antara contoh kata hubung. Dan sebagai contoh, ayat majmuk yang ada dalam petikan ini ialah saya harap kamu sihat dan sejahtera. Okey, ini ialah contoh ayat majmuk. Buktinya ada kata hubung dan di ayat ini, dalam ayat ini. Ayatnya, saya harap kamu sihat. Dan ayat yang kedua, saya harap kamu sejahtera. Bermakna gabungan ayat tunggal tadi
membentuk satu ayat majmuk. Saya harap anda telah memahami apa yang saya cuba sampaikan. Okey, murid-murid, tugasan anda pada hari ini, anda dikehendaki membaca petikan dan rakamkan petikan yang ada pada halaman 75. Rakaman suara anda perlu dihantar kepada saya melalui talian WhatsApp. Okey, murid-murid, anda juga dikehendaki menyelesaikan tugasan dalam buku aktiviti halaman 85 dan 86. Jom kita tengok apa aktiviti pada halaman kedua-duanya. Okey, murid-murid, pada halaman 85 terdapat satu petikan perbualan di antara cikgu dan murid-muridnya. Anda dikehendaki membaca petikan ini dan menulis jawapan di bawah berdasarkan petikan yang ada. Okey, murid-murid, cuba anda lihat petikan ini yang bertajuk berhemah tinggi. Okey, saya baca ya. Selamat pagi murid-murid, kita mestilah berhemah tinggi setiap hari. Kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Jika kita menelefon kawan, kita perlulah bertanya khabar tentang kawan. Apabila kita lawat kawan yang sakit di hospital, kita perlulah berdoa semoga kawan cepat sembuh. Seterusnya, kita wajar meminta maaf jika kita melakukan kesalahan daripada sesiapa sahaja. Akhir sekali, kita haruslah berterima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Murid-murid, nyatakan sikap berhemah tinggi yang perlu kita lakukan setiap hari. Jadi bagaimana awak nak melengkapkan jawapan kawan-kawan awak ini? Awak perlu menggunakan jawapan yang ada dalam petikan yang ditebalkan hurufnya berwarna hitam. Jadi anda boleh menggunakan ayat anda sendiri untuk melengkapkan jawapan ini. Ini ialah tugasan pada halaman 85. Manakala tugasan pada halaman 86, anda perlu sebut frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Kemudian anda dikehendaki menulisnya. Berdasarkan gambar ini, anda boleh pilih jawapan sama ada jawapan frasa ataupun ayat dan tulis di sini. Okey, murid-murid, itu saja untuk latihan hari ini. Okey, sekian sahaja pada hari ini. Saya mengharapkan anda semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan berkaitan dengan frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam teks sebentar tadi. Jadi, pastikan semua tugasan anda dihantar ke talian saya 0179619315. Dan sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.